hiburan mendidik jiwa. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu baina yaday as-sa'ah bis-sayf hatta yu'badallahu ta'ala wahdahu la syarika lah wa ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhullu was-sagharu ala man khalafa amri." Maksudnya, aku diutuskan antara kiamat dengan pedang sehingga diabdikan kepada Allah Ta'ala sahaja tanpa sekutu dengan yang lain, dan dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan siapa yang menyalahi urusanku. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala naril jahim fabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbi namun tak upaya menghadapi nerakamu. Terima taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala naril jahim fabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbi namun tak upaya menghadapi nerakamu. Terima taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. La الملك الحق
Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha Amanah. 93.9 FM di Kota Kinabalu, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 1 Mac hingga 31 Mac 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kaji selidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kaji selidik. Semua, saya Fasha Sanda. Saya perhatikan ramai rakan seangkatan dalam industri seni, dari artis hinggalah kru di sebalik tabir terkesan dengan wabak yang melanda ini. Jadi saya bersyukur kita bakal mendapat vaksin nanti. Saya akan mendaftar dan mengambil vaksin ini. Vaksin bukan sahaja melindungi diri kita, malah komuniti kita. Ikuti nasihat pakar-pakar kesihatan kita. Jangan mudah percaya berita palsu di internet. Ingat, lindung diri, lindung semua. Ini Mat. Dia seorang pekerja yang baru. Sebagai seorang pekerja baru, Mat sepatutnya menunjukkan sifat integriti yang bagus. Tetapi akibat hasutan rakan sekerja, Mat kurang accountability. Salah tu. Mujurlah ada pekerja lain yang sudi menegusi Mat ni. Macam ni baru betul. Kita seharusnya mengamalkan sifat integriti ini bukan sahaja ketika bekerja, malah di sepanjang kehidupan harian kita. Janganlah kita menjadi seorang pekerja yang suka melengah-lengahkan masa, berjalan ke sana ke sini ketika waktu kerja, kurang bersemangat ketika menjalankan tugas dan mengambil rasuah. Seharusnya, jadilah seorang pekerja yang bersemangat, jujur, amanah, mendepati masa, sentiasa berdaya saing dan sentiasa berfikiran positif. Tak kiralah pekerja swasta maupun kaki tangan awam, jadikan sifat integriti satu amalan. Mari bersama jadikan Malaysia dikenali kerana integritinya dan bukan rasuahnya. Anda kini sedang mendengarkan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman. Ekspresi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda bersama dengan saya Faiz Haji Osman dan malam ini seperti biasa setiap hari Jumaat 9 malam untuk kita dengarkan kupasan ilmu kita dalam segmen Dari Hati, dan istimewanya malam ini untuk sama-sama kita dengarkan kupasan tentang isu-isu kekeluargaan, isu-isu rumah tangga kita nak bawakan pada malam ini. Dan anda boleh kongsikan macam biasa soalan-soalan anda dekat WhatsApp kami 011-29004004 ataupun dekat Facebook dan juga YouTube lah. Kita bersiaran secara langsung pada malam ini. Kita bersama dengan dua orang pakar kita, Yang Ma'arif Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Haji Mukhtar, Ketua Hakim Syar'i, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Waktu ini bersama-sama dengan kita atas talian waktu ini. Assalamualaikum Yang Ma'arif. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Faiz, sihat? Okey. Sihat, alhamdulillah. Sihat kita Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga bersama dengan bahagia Profesor Datuk Nur Azhar Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang UKM dan Pesuruhjaya Kanak-kanak Sohakam bersama-sama dengan kita pada waktu ini. Assalamualaikum Prof Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita malam ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih macam inilah di atas talian. Jauh khabarnya Yang Ma'arif di Labuan waktu ini dapat bersiaran dengan kita. Harap dapat berkongsi. Dalam kesibukan tugasan masih lagi dapat bersama-sama dengan Radio IKIM untuk berkongsi pelbagai isu, pelbagai kupasan, perkongsian permasalahan daripada sahabat-sahabat kita. Yang Ma'arif Prof Datuk, saya kira tak lambat jugalah saya nak ucapkan sama Hari Wanita, wakil dari hati. Terima kasih. Selamat Hari Wanita dari saya juga pada 8 hari bulan Mac nanti. Ya, kita boleh ucap kepada Prof Datuk je lah Yang Ma'arif. Kita lah kena ucap kan. Sebab panel Dari Hati wanitanya seorang. Dan insyaAllah. Dan IKIM dah buat pengerusi IKIM sendiri Tun Ahmad Sadi dah buat kan perutusan nyatakan perutusan sempena Hari Wanita. Dan kita sangat berterima kasih lah dan berbesar hati dengan apa yang Tun sebutkan.
Alhamdulillah, dan sebenarnya Hari Wanita yang baru ni juga banyak hasrat, dan baru-baru ni juga ada saranan akan dikaji semula untuk kerja dari rumah, sebab nak memudahkan urusan wanita untuk menyumbang idea kreativiti mereka dalam pekerjaan. Dalam masa yang sama tak perlu bimbang urusan nak menguruskan rumah tangga, keluarga, anak-anak sebagainya. Banyak saranan-saranan yang diberikan oleh pihak kerajaan agar dilihat semulalah, sama-sama kita nak bantu wanita ini agar mereka turut berperanan dalam memberikan sumbangan. Dan mungkin Prof Datuk awalnya nak kongsikan sempena dengan Hari Wanita baru ini, kita masih lagi mood cerita tentang wanita, dan saya seminggu ini sempena dengan Hari Wanita baru ini pun kita kesal dengan berita-berita yang kurang enak sampai sanggup mengorbankan nyawa isteri yang sepatutnya dijaga, dikasihi, kan, diberikan kasih sayang, kan, dan perlindungan dan sebagainya, tapi dicederakan sampai hilang nyawanya. Itu berita yang kita dengar lah, memang tragis lah kalau nak sebut. Kita pun sampai terfikir ada lagi manusia yang sampai ke saat ini masih tergamak kerana ekoran cemburu sahaja. Jadi macam-macam perkara yang berlarutan. Mungkin Prof Datuk awal nak kongsikan sebenarnya Hari Wanita, aspirasinya apa yang nak disampaikan kepada para wanita dalam dari hati kita malam ni. Yelah, saya rasa kita semua menyambut, semua mengantar mesej, membuat berbagai-bagai cara untuk menyatakan kegembiraan ataupun dalam usaha kita menyambut Hari Wanita. Tetapi saya rasa Hari Wanita tahun ini banyak dia punya dia punya kejadian-kejadian yang kita rasa macam boleh dielakkan tetapi masih berlaku lah, ya. Dan apa pun yang dinyatakan sebagai wanita ni sudah membangun, sebab tema tahun ni wanita bangkit mendepani cabaran. Maknanya kita memang lah daripada kita merdeka lagi kita telah mula dan cuba pastikan wanita mendapat haknya. Dan dalam masa yang sama masih ada jugalah suara-suara sumbang yang mengatakan yang menuntut ni bulan feminis lah, songsang lah, banyak masalah. Tapi yang saya rasa saya bermula dengan cuba memberi wanita penerangan mengenai hak-hak mereka, kemudian seterusnya membuat kajian mengenai mahkamah syariah. Pada masa tu saya ingat saya mula bekerja pada tahun 1985 dan pada masa tu lagi saya sangatlah prihatin kepada isu-isu yang melibatkan wanita. Masa tu memang banyak masalah, banyak kes jantung tak bertadi. Tetapi hari ini pada tahun 2021 kita dapati bahawa kita dah ada enactment Undang-Undang Keluarga Islam yang tepat pada tahun 1983-84 dan telah kita tambah baik pada 2003 onwards tu. Semua negeri ada enactment dan kedudukan dan status mahkamah syariah tu yang sangat baik bagi saya pada hari ini. Dan di mana wanita mempunyai akses untuk pergi ke mahkamah. Jadi ada yang juga kata makin banyak kes perceraian dan sebagainya. Bagi saya itu baik kerana daripada kita tahu orang nak bercerai tak boleh pergi ke mahkamah dan sebagainya, ini adalah satu ruang untuk memberi wanita peluang untuk hidup bahagia. Tapi bila kita melihat 3 hari daripada 8 hari bulan tu dan sebelumnya, beberapa kes isteri yang kena tembak, isteri yang kemudiannya didera, ditetak dan kemudiannya mengalami kecederaan. Semua ini bagi saya, dan sebelum itu kita juga masa PKP tahun 2020 tu kita ada kes suami yang isteri yang dicerut, lehernya dibunuh, dan banyaklah kes-kes keganasan rumah tangga. Jadi semasa PKP tahun 2020 ni kita tahu daripada data NGO memang keganasan rumah tangga meningkat dengan bagi saya meningkat dengan amat tinggi, dan kita juga kita ada data daripada WHO yang mengatakan dia menyelamatkan wanita-wanita yang mengalami masalah. Kalau diikutkan WHO yang bekerjasama dengan kerajaan di Selangor saja dia mendapat 4,872 panggilan daripada April ke Jun dan menyelamatkan 31 orang
daripada 31 16 wanita, 6 kanak-kanak lelaki, 5 kanak-kanak perempuan, 4 bayi lelaki dan 2 bayi perempuan. Jadi bila keganasan rumah tangga ni dia bukan perempuan saja, anak pun terlibat sama. Dan ini saya rasa sesuatu yang kita kena fikirkan secara serius ya. Dan saya berharap juga dengan kemajuannya, kalau kita tengok perbezaan gender statistik daripada Jabatan Statistik sebagai itu, kita rasa memang nampaknya kita jurang tu semakin kita dapatkan ya, antara lelaki dan perempuan yang melibatkan gender. Tetapi isu keganasan ni saya rasa kita kena baliklah kepada falsafah ataupun di konsep kehidupan rumah tangga dalam Islam bagi orang Islam. Dan saya tahu Datuk Naim statistik ni ramai orang Islam daripada bangsa-bangsa yang lain. Jadi di mana dan nak mencari jawapan ini, dan saya tahu Menteri Wanita dia sebut kita nak memperkukuhkan institusi keluarga. Nak memperkukuhkan bagaimana kita perlu ada cara dan perlu ada kita punya target supaya lepas 2 tahun atau setahun, kata habis tahun 2021 ni masuk ke tahun 2020, kita boleh tengok data tahun 2020, data tahun 2021 bila kita ada beberapa program. Dan saya juga ingin melihat bahawa institusi keluarga itu diperkukuhkan dan semakin kurang orang suami memukul isteri, semakin kurang bapa memukul anak sampai mati. Dan kalau kita tengok juga statistik penderaan kepada kanak-kanak, kita dapati 82% yang mendera anak ini adalah ahli keluarga terapat, ibu atau bapa tiri, mak ibu tiri, satu nenek dan bapa saudara. Jadi saya sangat bimbang dan saya sangat sedih bila kita sudah adakan institusi yang baik, mereka ada akses kepada mahkamah syariah, boleh buat aduan, ada Kementerian Wanita, ada talian kasih. Tetapi datanya semakin meningkat, mungkin kerana orang makin ramai membuat aduan. Tetapi dalam masa yang sama kita kena fikirkan kenapa ia makin meningkat. Kenapa perkara-perkara ini berlaku? Kenapa kita melahirkan generasi yang kering hatinya, yang tak ada rasa ihsan, belas kasihan kepada wanita. Kita selalu, kadang-kadang saya bila ada isteri yang mengadu, yang bila kita dah nasihat, dia memang dia ingin cuba meneruskan perkahwinan kerana sangat sayang kepada perkahwinan. Saya kata buatlah doa, mintalah kepada Allah supaya suami ini akan lahir rasa kasih sayang dan belas ihsannya kepada puan dan anak-anak. Kalau tidak, dan dia lebih rela bangun malam berdoa kerana dia sangat sayangkan. Dan bagi saya wanita-wanita ini kalau dia mati syahid lah, dia menjadi seorang isteri yang sangat salihah. Jadi saya berharap tahun ini dengan cabaran kepada setiap wanita itu, kita bangun, kita kena pertahankan hak kita dan kita juga berhak merasa bahagia. Terima kasih Prof. Datuk awal ni tentang wanita, bagaimana perlu menjaga dan orang kata hak dan yang merasai bahagia itu perlu kita buat dan perlu kita pertahankan. Dan macam saya nak tanya dengan Yang Ma'arif lah, kalau kita lihat di negara bergolak, isu berbunuh ini kerana mereka dalam situasi peperangan. Negara kita yang tak ada pergolakan apa pun, tapi isu berbunuh itu nampaknya semakin hari semakin mudah mereka lakukan perkara-perkara ini sehingga mencederakan, sehingga terkorban nyawa, mengorbankan nyawa orang lain, yang mana nyawa itu perlu dipertahankan. Nak tahu jugalah Yang Ma'arif, Islam dah meletakkan kedudukan yang jelas kepada wanita dalam Islam sendiri, dan baginda Nabi SAW pun dah sebut dalam Hujatul Wada tentang wanita itu sendiri, bagaimana perlu kita santuni dan sebagainya. Yang Ma'arif, kita pun dah lihat banyak-banyak kes yang kita dengar penganiayaan terhadap wanita dari segi ialah kalau sehingga sanggup mencederakan dan mengorbankan nyawa, apatah lagi kalau kita sebut soal nafkah dan sebagainya. Itu pun perkara-perkara yang perlu kita bimbangkan. Yang Ma'arif mungkin nak kongsikan awal ini tentang apa yang seharusnya dilakukan lah, yang boleh kita buat dalam kita memberi, kita sepatut melindungi wanita ini. Yang Ma'arif. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih
DJ Faiz dan Prof. Datuk Nur Raziah. Saya bersama-sama dengan Faiz jugalah untuk ambil kesempatan ni. 8 Mac yang lepas untuk kita ucapkan minta pada Prof. Datuk Nur Raziah kita dan juga semua peminat-peminat dan pendengar serta penonton program Dari Hati. Alhamdulillah kita Faiz sudah tentu kalau apa yang Faiz sebutkan, saya rasa sempena dengan Hari Wanita ini tidak lain dan tidak bukan dia memberi peluang kepada kita semua, khususnya orang-orang Islam, para suami untuk melihat dan kita muhasabah diri serta melihat kepada setiap pengorbanan usaha wanita-wanita ni. Tak kira lah ibu kita, isteri kita, anak perempuan kita, saudari-saudari perempuan kita dan semua golongan wanita yang telah memainkan peranan masing-masing dalam membangunkan agama ini, membangun keluarga, membangun masyarakat dan seterusnya membangunkan negara. Sebab itulah dalam Al-Quran ni Allah SWT tuan-tuan dan puan sebut secara jelas setiap lelaki dan juga wanita ini. Pertama Allah sebut inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan di kalangan manusia ini lelaki dan juga wanita, berbilang bangsa, berpuak-puak dan sebagainya, tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mengenali di antara satu sama lain. Maka pengenalan diri ini amat penting, bertukar-tukar berkenalan dengan cara yang baik antara lelaki dan perempuan, suami, isteri dan anak-anak dalam keluarga tersebut, mengenali antara satu sama lain dan menjaga keharmonian. Perhubungan itu sangat penting di dalam Islam. Sebab tu di penghujungnya Allah SWT sebut inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu bukannya disebabkan gender kita ni lelaki ataupun wanita, tetapi yang paling penting Allah sebut yang paling mulia di kalangan kamu di sisi aku adalah yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan, kita sedia maklum bahawa ketakwaan ini para ulama' dah sebut secara jelas, iaitu imtisal awamirillah wajtinabu nawahihi. Maknanya kita melaksanakan setiap suruhan Allah SWT dan menjauhi daripada semua yang Allah SWT tegah. Di dalam Al-Quran Allah SWT jelas kita tengok bagaimana turunnya agama Islam dan melalui lidah Nabi SAW jelas menunjukkan bagaimana Islam ini telah mengangkat martabat wanita ini. Mana kalau di zaman jahiliah dahulu para wanita ini tidak ada tempat dan kalau kita tahu zaman jahiliah dulu anak-anak perempuan yang dilahirkan apa yang dibuat oleh golongan jahiliah, mereka akan tanam anak-anak ni hidup-hidup. Maknanya bencinya dia orang dan tidak ada nilainya wanita ini pada zaman jahiliah tersebut, maka mereka mengambil pendekatan untuk membunuh anak-anak tersebut. Jadi itu kedudukannya di zaman jahiliyah. Maka datangnya Islam, Allah SWT melalui lidah Rasulullah SAW telah mengangkat martabat wanita tadi. Allah jelaskan dalam konteks untuk membuat kebaikan, wanita dan juga lelaki mempunyai kuasa dan peluang yang sama untuk membuat kebaikan. Berlumba-lumba membantu antara satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerjasama untuk melakukan kebaikan di kalangan lelaki dan juga wanita. Tanpa ada perbezaan untuk capai matlamat kebaikan tersebut.
dalam konteks untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang makruf, ummah yang terbaik, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, menjadi ummah yang terbaik, iaitu yang menyuruh kebaikan dan menegah kebenaran. Allah SWT beri peluang yang sama ni Faiz, sama ada kepada golongan lelaki maupun golongan wanita. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, hadirnya dan datangnya agama Islam ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mengajak manusia ini untuk bersama-sama mengangkat, kalau di kalangan golongan lelaki tadi tu, para suami untuk memberi peluang dan mengangkat martabat wanita tadi, isteri-isteri dan juga anak-anak. Begitu datangnya Islam dan adilnya Islam itu datang, itu kedudukannya. Maknanya berlaku perubahan Faiz daripada zaman jahiliyah, okey, di mana anak perempuan dan wanita itu diberikan kedudukan yang tinggi daripada menjadi satu yang boleh dibunuh apabila dilahirkan, kepada martabat yang lebih tinggi. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam konteks inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang berlaku yang macam Faiz sebut tadi itu. Faiz, kejadian-kejadian di mana ada suami yang tergamak untuk melakukan penderaan terhadap wanita tadi. Sedangkan Nabi SAW sebut secara jelas apabila mengangkat martabat wanita tadi, Nabi dah sebut khairukum li ahli wa ana khairul li ahli. Sebaik-baik kamu di kalangan kamu adalah lelaki, para suami yang melakukan kebaikan kepada wanita-wanita dan isteri-isteri kamu. Dan Nabi kata, kalau kamu nak ikut aku, kalau aku inilah merupakan uswah hasanah, contoh yang terbaik untuk kamu ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu Faiz, ada Allah SWT ada ikutan yang baik. Jadi Rasulullah merupakan ikutan yang terbaik. Dan kalau kita nak menjadikan Rasulullah itu sebagai idola, Nabi kata orang lelaki yang terbaik ialah yang paling baik kepada isterinya. Sebab apa? Aku ni, Nabi kata, adalah aku ni sentiasa melakukan kebaikan kepada isteri-isteri aku. Maka jelas Faiz dalam konteks itu kita dah tahu dah panjang banyak cerita bagaimana Rasulullah melayan para isteri-isteri Rasulullah ni. Rasulullah dalam keadaan kebaikan sepanjang hidup Rasulullah SAW sama isteri, sentiasa isteri-isteri itu dimuasyarah dengan cara yang terbaik. Maka dalam konteks inilah tuan-tuan dan puan, dalam kita menyambut hari wanita ini, maka tentu dia memberi peluang kepada kita, khususnya kepada para suami, untuk kita muhasabah. Dan kalau kita benar-benar ingin mengikuti perintah menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang terbaik dan mengikuti setiap menjadikan Rasulullah itu sebagai idola, maka sudah tentu kita kena muhasabah diri dan memastikan supaya kita benar-benar menjaga isteri dan anak-anak perempuan kita khususnya dalam keadaan yang baik. Maka dalam konteks inilah Faiz, tidak akan timbul sebarang kemudaratan. Macam yang Prof. Datuk Aziah sebut tadi tu, sepatutnya tidak timbul isu keganasan rumah tangga. Betul. Okey. Penderaan yang berlaku terhadap isteri dan juga anak-anak. Sebab penderaan ini tidak ada dalam Islam. Nabi sebut la darara wala dirara fil Islam. Betul. Tidak ada kemudaratan dan memudaratkan dalam Islam. Jadi kalau berlaku penderaan, kalau kita kata boleh nak melakukan penderaan, isteri aku ni adalah merupakan isteri yang nusyus, maka boleh dilakukan penderaan tersebut. Apatah lagi kalau berlaku yang lebih teruk, macam yang Faiz sebut tadi, itu berlaku perbuatan membunuh tadi isteri. Hanya disebabkan oleh sebab-sebab yang kecil, rasa cemburu dan sebagainya, membunuh isteri tadi itu. Sedangkan Allah dah sebut dalam Al-Quran, Faiz, jelas, barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, faka'annama ahyanna sajami'a, seolah-olah dia menghidupkan nyawa yang ramai. Wa man qatala an-nas faka'annama qatala an-nas jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka seolah-olah dia membunuh
jiwa-jiwa yang ramai. Apatah lagi tuan-tuan dan puan dalam konteks ini seorang suami yang tergamak sampai satu peringkat untuk membunuh isteri yang telah pada awalnya telah berlaku akad nikah, yang mana suami tadi itu berjanji akan menjaga isteri tadi itu dengan cara yang baik. Ingat Allah SWT sebut dalam Quran, wa akhazna minkum mitsaqan ghaliza. Janji Allah pada suami-suami tadi, sesungguhnya bila kamu ambil seorang isteri tadi itu sebagai isteri kamu, maka apa yang kamu ambil tadi itu adalah merupakan mitsaqan ghaliza, berupa perjanjian yang amat berat daripada Allah SWT. Maka tuan-tuan dan puan, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan dan puan, kita yang sebagai suami ini dan juga bapa, untuk kita bersabar dan bawa diri kita dan untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa, menjadikan Rasulullah itu sebagai idola, dan secara langsung sepenuhnya dengan hari-hari wanita ni kita kena muhasabah bagaimana kita nak cari jalan yang terbaik untuk kita menjadi suami dan juga bapa yang terbaik kepada isteri dan anak-anak. Wallahu a'lam. Terima kasih Ahmad Arif. Kita harap walaupun namanya Hari Wanita, tapi bukan semangat tu, yalah wanita, kita faham dah, Prof Datuk pun dah sebut, wanita memang faham apa peranannya, haknya, apa yang perlu dibuat, tapi kita nak di sebalik semangat Hari Wanita itu juga lelaki kena tahu peranan dan tanggungjawabnya bagaimana untuk melindungi dan menyantuni para wanita. InsyaAllah kita nak juga mereka faham ni, sebut pasal Hari Wanita tak apalah, tu hari pasal wanita je, tak apa, lelaki tak perlu, tapi sedangkan yang menganiayanya lelaki kan, yang macam kita sebut tadi, yang sampai membunuhnya pun lelaki juga. InsyaAllah kita nak sama-sama lah ambil semangat itu untuk kita faham dan jelas tentang peranan masing-masing. Okay, dan anda dalam Dari Hati ni, isu yang kita bawakan pada malam ini, isu kekeluargaan dan juga rumah tangga. Apa jua isu kekeluargaan, dan kalau ada wanita nak kongsikan apa jua, tapi sebenarnya kalau saya tak sebut macam tu pun, ada juga sahabat-sahabat kita wanita pun ramai juga yang berkongsi tentang keculasan, tentang penderaan dan sebagainya. Tak apa, saya nak ajak anda untuk berkongsi apa jua isu yang anda hadapi saat ini tentang isu-isu kekeluargaan dan rumah tangga. Kongsi-kongsikan 01129004 004. Ataupun anda bersama dengan saya di Facebook dan juga YouTube. Kita live di Facebook dan YouTube malam ini. Anda boleh kongsi-kongsikan soalan anda. Kita berehat sekejap. Kembali selepas ini dalam Dari Hati, kita berkongsi mencari solusi. Percaya kata janjimu, sempurna
perjumpaan kami dalam Dari Hati Inspirasi Inforia Islami IKIM waktu ini bertemankan saya Faiz Haji Osman dan juga dua orang tetamu kita bawakan dalam segmen Dari Hati ini, Ahmad Arif Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, juga Prof. Datuk Nur Aziz Haji Muhammad Awal, Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suhakam kita waktu ini. Dan kita nak ajak anda untuk berinteraksi bersama-sama 0112900404. Itu talian WhatsApp kami, ataupun anda juga boleh berinteraksi dekat Facebook IKIM FM, Instagram kita, YouTube kita IKIM. InsyaAllah kejap lagi saya bacakan respon dan juga perkongsian anda. Ada sahabat-sahabat kita dah berkongsi soalan, kejap lagi kita nak bawakan. Ada satu topik juga kita nak minta penjelasan, nak minta sedikit pandangan daripada kedua orang pakar kita ni. Kita nak sebut yang mana ni berita baru juga ni, hari Isnin baru ni, yang mana kesan COVID-19 dorong jutaan perkahwinan kanak-kanak. Yang mana menurut kajian Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF, kesan COVID-19 boleh menyebabkan tambahan 10 juta perkahwinan kanak-kanak pada dekad ini. Kajian yang bertajuk Ancaman Kemajuan Terhadap Perkahwinan Kanak-Kanak menyatakan penutupan sekolah, tekanan ekonomi, gangguan perkhidmatan, kehamilan dan kematian ibu bapa akibat pandemik menjadikan kanak-kanak perempuan paling rentan dan berisiko terjebak dalam perkahwinan. Kenapa nak kita minta pandangan Prof. Datuk lah sebagai Pesuruhjaya Kanak-Kanak sendiri, bila sebut ini data dunia, bagaimana pula kita di Malaysia melihat perkara ini bila ada isu-isu. Tapi sekarang sebab sekolah pun dah dibuka, anak-anak kita pun dah mula belajar dekat sekolah ni, kita nak dengarkan pandangan Prof. Datuk lah berkaitan dengan isu perkahwinan kanak-kanak yang dilihat makin membimbangkan bila mana ada COVID-19 ni. Terima kasih Faiz. Sebenarnya UNICEF mengeluarkan laporan itu sempena masa kita melancarkan advocacy brief mengenai child marriage ini pada 9 hari bulan yang lalu. Dan untuk Malaysia, kita sebenarnya advocacy brief ni kita lancarkan berasaskan kajian yang dibuat oleh UNICEF pada tahun 2018. Dan kemudiannya reaksi kerajaan pada masa itu ialah kerajaan kemudiannya melancarkan plan strategik menangani punca perkahwinan kanak-kanak di Malaysia. Dan masa yang sama juga kerana isu yang banyak itu berlega dalam kalangan orang Islam, kerana perkahwinan ini dikawal sedia oleh orang Islam di negeri. Pada masa itu Yang Ma'rif Datuk Naim sendirilah daripada JKSM telah pun membuat ataupun melahkarkan ataupun membuat SOP, Standard Operating Procedure untuk perkahwinan kanak-kanak. Jadi SOP ini telah pun diluluskan di JKSM, kemudian diaplikasikan, dihantar kepada semua negeri melalui arahan Ketua Hakim, dan kemudiannya digunakan. Saya rasa Datuk Naim boleh telah membetulkan jika saya salah. Tetapi yang menariknya, bila SOP itu diterima pakai di semua negeri, maknanya sekarang ini jika ada kanak-kanak yang ingin memohon untuk kahwin, mereka menggunakan SOP. Mahkamah Syariah menggunakan SOP yang sama. Jadi dalam SOP itu, bila ada satu permohonan untuk berkahwin kepada pejabat agama, ia akan dipanjangkan ke Mahkamah Syariah, dan permohonan itu perlu didengar oleh Hakim Syari'i, di mana untuk dia membuat pertimbangan itu, Hakim Syari'i perlu mendapatkan laporan kesihatan daripada doktor kerajaan, dan kemudiannya juga laporan sosial daripada kebajikan masyarakat. Dan apabila ia diaplikasikan, kerana SOP ini dah diaplikasikan pada tahun 2019, plan strategik dilancarkan pada Januari 2020, dan walaupun pada Mac atau Februari itu berlaku perubahan kerajaan, tetapi kerajaan hari ini meneruskan plan strategik itu, dan telah ditubuhkan juga Jawatankuasa Teknikal dan Jawatankuasa Pemandu untuk melihat keberkesanan plan strategik tersebut. Jadi di Malaysia ini, bila kita mendengar perbincangan dengan saya pula di Pejabat Pesuruhjaya Kanak-Kanak, baru saja pada 19 Januari lalu membuat konsultasi atau perbincangan meja bulat dengan semua Ketua Hakim negeri-negeri dan juga Pengarah Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Kami juga ingin dapatkan maklumat, dapatkan kerjasama untuk membantu kami mengumpul data sama ada perkahwinan kanak-kanak
meningkat atau menurun semasa PKP ni. Dan setelah kita semua mahkamah syariah juga mengaplikasikan SOP. Dan kita dapati alhamdulillah daripada data yang kita perolehi, kita dapati bahawa ada penurunan dari segi permohonan untuk kahwin bawah umur dan juga kebenaran yang dibuat oleh mahkamah sendiri. So mahkamah bukan memberikan kebenaran kepada semua permohonan, tapi dilihat kepada kedua-dua laporan itu ditimbangkan. Dan walau bagaimana, saya perlu nyatakan bahawa yang dibenarkan itu masih disebut kahwinan kanak-kanak. Kerana menurut takrifannya ialah kanak-kanak seorang yang berumur di bawah 18 tahun, dan kalau dia membuat permohonan untuk kahwin, maknanya itu kahwinan bawah umur lah, kahwinan kanak-kanak. Kita juga dapati, kita juga tahu UNICEF ada mengeluarkan satu lagi laporan Family at the Age. Family at the Age ni adalah laporan yang dibuat oleh UNICEF terhadap keluarga B40 di kawasan Kuala Lumpur. Dan kita dapati bahawa masa PKP daripada Mac sampai ke hujung tahun, laporan ini keluar pada bulan November tahun lepas, kita dapati bahawa ramainya anak-anak yang terpaksa membuat pembelajaran atas talian, yang bila mereka disurvey atau ditemukan itu, mereka mengatakan mereka tak nak pergi sekolah dah tahun depan, tahun ni lah, tahun 2021, kerana mereka rasa sangat tercicir, kerana mereka tidak ada kemudahan internet, rumah tak ada internet, mereka belajar melalui pakai telefon je, pakai prabayar tu, dan kadang-kadang tak cukup, dan kadang-kadang dalam satu rumah ada satu atau dua telefon, tak cukup untuk digunakan oleh semua kanak-kanak yang ada dalam rumah tu yang perlukan pembelajaran atas talian. Jadi bila mereka rasa tercicir, bila ditemu bual itu, mereka mengatakan kemungkinan besar mereka tak akan sambung belajar pada tahun ini, pada tahun 2021. Dan kita pula pada Januari sepatutnya kanak-kanak balik ke sekolah, kemudian terpaksa diadakan PKP 2.0 dan kanak-kanak ini sekali lagi terpaksa belajar atas talian. Dan saya sangat bimbang kerana daripada kajian yang saya buat pada tahun 2018 tu, antara sebab utama kanak-kanak ini berkahwin ialah kerana kemiskinan itu, isu poverty. Dan mereka ni berkahwin kerana mereka sudah berhenti sekolah kerana ibu bapa tak mampu nak menghantar mereka ke sekolah. Dan kalau musim PKP, mereka rasa tercicir, mereka dah tak boleh nak catch up dengan kawan-kawan yang ada kemudahan-kemudahan, ada gadget dan sebagainya, boleh membuat pembelajaran. Jadi itu yang saya merasakan juga, kalaulah kanak-kanak bila Januari itu sekolah tak buka, mereka terpaksa belajar atas talian, mereka memang saya rasa tidak akan meneruskannya sebab mereka memang tak ada kemudahan tersebut. Dan baru ni saya ingat untuk sekolah menengah, April baru mereka boleh pergi ke sekolah. Kita dah tertinggal 4 bulan ni dan bagi saya itu sangat penting, dan kanak-kanak ni sudah tercicir sekian lamanya. Jadi antara hasil kajian masa saya buat 2018 tu, sebab mereka berkahwin sebagai perkahwinan kanak-kanak ni sebab kemiskinan, sebab mereka terlibat dengan seks luar nikah di awal, dan mereka juga kerana mereka dah terlanjur tu. Tetapi kanak-kanak di Malaysia ni dia lain sikit daripada kanak-kanak di tempat lain. Kanak-kanak di tempat lain berkahwin dahulu, dan bila mereka berkahwin, ada kes mereka dikahwin secara paksa, dan bila dah berkahwin mereka diberhentikan dari sekolah. Kanak-kanak di Malaysia itu terbalik. Kerana kemiskinan itu, mereka berhenti sekolah, pergi cari kerja, terlibat dengan orang dewasa dan kadang-kadang dengan kanak-kanak yang sama umurnya, kemudiannya terlibat dengan seks luar nikah, dan mereka berkahwin kerana kebanyakan mereka telah pun hamil. Jadi kita berharap, dan yang kebimbangan kita yang apa yang UNICEF sebut tu, jangkaannya lebih ramai yang kahwin bawah umur tu, sebab kita tahu masa PKP ramai yang kehilangan kerja, desakan hidup, dan mereka tak pergi ke sekolah. Ini sangat membimbangkan. Kita berdoa supaya bila sekolah menengah, untuk pelajar sekolah menengah kepada April ini, anak-anak ini kita harap lembutlah hatinya, pergilah ke sekolah semula. Saya percaya guru-guru akan memberikan mereka yang terbaik mungkin supaya mereka boleh meneruskan pelajaran mereka. Jadi saya berharap juga ibu bapa tidak macam mendesak mereka untuk pergi mencari pekerjaan. Saya tahu hidup sangat sukar sekarang. Saya juga percaya Kementerian Wanita dan juga kerajaan dalam semua perancangan mereka, dalam semua dana prihatin lah, dana perdana dan sebagainya, semua untuk membantu kumpulan-kumpulan ini. Dan kita berharap ia dapat
memastikan anak-anak ini tidak terjebak terus pada perkahwinan bawah umur. Saya terima kasih Prof Datuk untuk respon itu. Mungkin ada yang nak yang Mak Arif tambah berkaitan dengan isu perkahwinan kanak-kanak yang UNICEF sebut dibimbangi akan meningkat ekoran pandemik COVID-19 ini, Mak Arif. Okey, terima kasih Faiz. Saya setujulah dengan yang Prof Datuk Aziah sebut tadi. Cuma kan Faiz, dia dalam konteks mahkamah syariah ni dan peruntukan undang-undang yang sedia ada, seperti mana kebenaran untuk berpoligami, seperti mana yang kita sedia maklum, perlu dibuat secara rasmi dengan permohonan itu dikemukakan di mahkamah. Dan mahkamah akan meneliti permohonan tersebut sebelum membuat keputusan untuk memberikan kebenaran kepada suami tadi itu untuk berpoligami. Begitu juga Faiz dalam konteks perkahwinan bawah umur ni, seperti mana yang Prof Aziah sebut, kita telah ada SOP yang terpakai di seluruh mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara. Alhamdulillah dengan ada SOP tersebut, maknanya hakim-hakim mahkamah syariah yang mendengar permohonan untuk memberikan kebenaran bernikah di bawah umur tadi, dia akan merujuk kepada SOP yang telah diterima pakai dan disebabkan oleh SOP yang ada secara ketat tadi tu Faiz, natijah dia seperti apa yang kajian yang Prof Aziah sebut tadi itulah. Maknanya berkurangan. Okey. Cuma yang kita bimbang ni Faiz, dan kemungkinan kebimbangan UNICEF tu ada. Kalau katakan permohonan itu dibuat secara resmi, insya-Allah kita hakim-hakim di mahkamah syariah kita boleh kawal dengan ada SOP tersebut. Betul. Yang kita bimbang ni Faiz, macam perkahwinan poligami yang tidak melalui proses mahkamah. Maknanya berkahwin di luar tidak mengikut peraturan mahkamah. Kemudian apa yang berlaku ialah selepas perkahwinan, sama ada perkahwinan yang berbentuk poligami tadi ataupun yang berkahwin dengan kanak-kanak tadi tanpa dengan kebenaran mahkamah. Selepas tu kan Prof Aziah, apa yang berlaku ialah mereka kembali ke mahkamah untuk memohon supaya perkahwinan tersebut didaftarkan. Yang tu kemungkinan Faiz yang UNICEF punya kebimbangan tu. Cuma di sinilah Faiz dalam konteks kita di mahkamah syariah kita ada cara untuk mengawal, tetapi dalam masa yang sama juga kita mengharapkan Faiz supaya ibu bapa tadi itu seperti mana yang dinasihatkan oleh Prof Datuk Aziah tadi, kita perlu ingat bahawa anak-anak ini adalah merupakan tanggungjawab kita. Saya pun setuju dengan Prof Datuk Aziah sebut, kita tahu kita ada tekanan-tekanan semasa COVID ini, tetapi tekanan-tekanan tadi itu tidaklah boleh menghilangkan tanggungjawab kita. Sebab Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ibu bapa di luar sana kita bertanggungjawab kepada anak-anak kita. InsyaAllah apabila kita pastikan anak-anak kita tadi itu dilindungi dengan cara yang sebaik-baiknya. Pastikan mereka ni dapat pendidikan, pergi ke sekolah macam Prof Datuk Aziah sebut tadi tu kan, mendapat pendidikan yang terbaik, dan seboleh-bolehnya mengelakkan isu perkahwinan tadi itu yang di bawah umur tadi. Sebab nak melindungi anak-anak tadi. Maka apabila kita ada rasa tanggungjawab sebagai ibu dan bapa, khususnya kepada bapa yang menjadi wali kepada anak-anak tadi itu, insya-Allah Faiz, kita mengharapkan tidak akan berlakulah kes-kes di mana perkahwinan kanak-kanak ni dilakukan tidak melalui peraturan, mengikut undang-undang, kemudian pihak-pihak tu kahwinkan anak mengikut hukum semata-mata untuk mendapatkan satu kepentingan-kepentingan tertentu. So jadi maknanya Faiz, kebimbangan UNICEF tu ada, cuma dalam konteks kita di mahkamah syariah, kita ada cara dan instrumen yang ada untuk hakim-hakim kita memastikan supaya perkahwinan bawah umur ni kita dapat kawal. Terima kasih Mak Arif. Kalau ikut jalan yang betul tu terkawal lah. Adalah timbang taranya tu dibuat kan. Tapi kita bimbang ni perkara-perkara yang kita harap, inilah pentingnya peranan masyarakat. Peranan ibu ayah perlu kena jelas lah, faham macam yang Mak Arif sebut, tanggungjawab
dan peranannya itu penting untuk kita membesarkan anak itu, memberikan mereka hak mereka yang terbaik. InsyaAllah kita berehat sekejap. Ada soalan selepas ini, sahabat kita kongsikan tentang ditinggalkan oleh isteri dan anak-anak kerana akaknya tolong untuk pisahkan. Kejap lagi kita minta respon yang Arif dan juga Prof Datuk. Ada sahabat kita tadi, Prof Datuk sebut tentang beri support dan sebagainya. Sahabat kita kongsikan, saya kerja keras nak bagi tunang saya laptop supaya dia tak give up untuk degree. Inilah support-support yang perlu diberikan kepada wanita. Sahabat kita ni kan, Arif. Alhamdulillah. InsyaAllah kita syabas sebenarnya. Ya, kita doakan semoga dipermudahkanlah. So, bila masuk alam rumah tangga, isu-isu nafkah tu kita perhalusi, kita betul-betul buat. Sebab kita dah sebut banyak kali dah pun yang Mak Arif, ini merupakan tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Kalau tak buat nanti nak kena jawab. Maka insyaAllah dapat kita laksanakan sebaik mungkin. Nak berehat sekejap kawan-kawan saya. Kalau ada soalan, apa tu? Cuma kalau boleh diteruskanlah. Diteruskan masa bertunang dan selepas arang rumah tangga. Saya baru nak cakap yang sama Datuk Rahim. Ni masa belum kahwin, minta je abang beli. Dia dah kahwin. Awak barang ni bang, Allah. Dia kata, tak ada benda. Yang ni lah yang saya sedih sangat. Allah. Jadi, saya harap dia mesti istiqamah lah. Kalau belum kahwin, tak minta pun beli. Jadi dah kahwin pun buat yang sama. Saya harap. Kita doa berkekalan lah usaha tu, insyaAllah. Okey. Kita berehat sekejap. Kembali selepas ini dalam Dari Hati. Kita berkongsi mencari solusi. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Bolehkah suami menarik balik hibah kepada isterinya? Bolehkah hibah ditarik balik oleh ibu atau bapa? Bolehkah wasiat dibuat kepada waris? Bolehkah wasiat menafikan faraid? Apakah perbezaan tentang pesanan sebelum meninggal dunia dengan wasiat? Apakah perbezaan antara wasiat dan hibah? Adakah anda tahu harta sepencarian boleh dituntut kerana poligami walaupun suami bernikah di luar negeri dan tidak mendaftarkan perkahwinan? Anda ingin tahu kaedahnya? Anda ingin tahu penjelasan dan penyelesaiannya? Hadirlah ke program kami secara atas talian khusus asas kaedah pengurusan harta keluarga Islam siri 2021 pada 23 dan 24 Mac 2021. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia. Yuran adalah sebanyak RM300 sahaja. Untuk pendaftaran hubungi 03-6204-6323 atau 325. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dari kecil, ayah adalah segalanya bagi saya. Apa yang ayah buat, saya pun buat. Ayah minat melukis, saya pun minat. Ayah suka manisan, saya pun suka. Ayah suka makan apa saja, saya pun sama. Sehinggalah ayah didapati tidak lagi sihat seperti dulu. Kini, saya memilih gaya hidup serta pemakanan yang lebih seimbang. Begitu juga dengan ayah. Untuk nasi, kami memilih beras Faizah Taj Mahal. Ia lebih sesuai untuk kami sekeluarga. Amalkan gaya pemakanan yang lebih sihat dari sekarang. Beras Faizah Taj Mahal, kurang kanji serta tinggi serat. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia sejak awal 2020 hingga kini telah mengganggu gugat banyak aspek kehidupan di zaman moden.
Muzakara Pakar COVID-19 Islamic Responses pada 17 Mac 2021 akan membincangkan bagaimana dasar-dasar awam, usaha negara dan inovasi sektor awam dan swasta dirangka dan dilaksanakan untuk menjaga maslahah umat dan melindungi kesejahteraan bersama. Sertai perjalanan muzakara pakar ini di Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, secara dalam talian. Penyertaan adalah percuma dan tempat adalah terhad. Mari sertai kami secara langsung di Facebook IKIM dan Facebook TV IKIM. Kuala Terengganu 100.2 FM. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Faiz Sajuk Osman dekat sini teman-teman anda. Bicara kita untuk dari hati bersama dengan Yang Ma'arif, Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Haji Mohtar, Ketua Hakim Syari'i Malaysia, dan juga Prof. Datuk Nazir Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang UKM. Kita nak bawakan perbincangan kita pada malam ini. Kita nak dengarkan soalan sahabat kita yang bertanya di WhatsApp, di Facebook. Dia kata, saya telah ditinggalkan oleh isteri dan anak-anak kerana akaknya yang tolong untuk pisahkan kami atas sebab saya difitnah oleh kakaknya, dan bersama isteri juga katakan saya curi duit, barang-barang kakaknya tanpa ada bukti yang benar lah. Dan lagi dia kata saya difitnah macam-macam, tuduhan serta sanggup hina suami katanya. Cuma dia nak tanya tentang iddah isteri belum habis, tapi sanggup si isteri ni lakukan maksiat dengan teman lelaki dalam kereta. Macam mana lagi nak cakap dengan isteri? Sebenarnya suaminya kata nak rujuk kembali, bolehkah bagi penjelasan apa yang boleh dilakukan oleh si suami ini? Mungkin siapa, Prof. Datuk ke Yang Ma'arif? Boleh. Yang Ma'arif boleh, Yang Ma'arif boleh. Ibu Yang Ma'arif. Silakan. Okey. Baik, sebelum kita sentuh kepada apa yang saudara kita bertanya tu boleh lakukan, kita tuan-tuan dan puan, Allah SWT sebut di dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahawa fitnah ini, perbuatan memfitnah ini adalah merupakan satu perbuatan yang lebih berat, lebih teruk daripada membunuh. Yep. Jadi di situ bagaimana Allah SWT menggambarkan teruknya dan besarnya dosa memfitnah ini. Maka dalam konteks inilah apa yang berlaku sekiranya benar perbuatan fitnah itu berlaku, maka saya ajak dan menasihatkan kepada kakak ipar lah, saudara kita yang bertanya tadi itu untuk bertaubat dan memikirkan kembali bahawa perbuatannya memfitnah tadi sehingga menyebabkan runtuhnya satu rumah tangga yang dibinakan itu merupakan satu perbuatan dan dosa yang besar. Maka sudah tentu dia memerlukan kepada puan untuk bertaubat dan meminta maaf kepada adik ipar tadi yang difitnah. Saya mengambil pendekatan ini Faiz, sekiranya sebab benda ni saudara kita yang bertanya tadi tu yang tahu. Yep. Kita dan sekiranya apa yang didakwakan itu benar, maka sudah tentu menjadi satu kesalahan dan juga kesilapan yang besarlah bagi sepatutnya kita dalam satu keluarga tadi mengambil pendekatan untuk memastikan keharmonian rumah tangga adik kita dan adik ipar kita. Yang ni yang saya sebut awal tadi Faiz, Allah SWT sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maknanya kita bekerjasama membantu untuk membina perkara-perkara yang ketakwaan tadilah, termasuk untuk membina kebahagiaan rumah tangga adik dan juga adik ipar tadi. Okey, yang kedua Faiz, kalau kita tengok di sini mana-mana pihak yang kita dah pernah bincang dulu. Yep. Menjadi satu kesalahan kepada mana-mana pihak yang ketiga yang cuba untuk memporak-perandakan hubungan baik antara suami dan isteri. Yang ini diperuntukkan dalam undang-undang jenayah secara jelas dalam Seksyen 135 yang mana dia menjadi satu kesalahan Faiz pada mana-mana pihak ketiga yang cuba untuk memporak-perandakan hubungan suami dan isteri. Yang tu yang jelas. Jadi maknanya kalau benarlah Faiz katakan kakak ipar tadi memainkan peranan untuk mengajak adik keluar
daripada rumah kelamin, membuat tuduhan-tuduhan memfitnah kepada saudara kita yang bertanya tadi. Oleh kerana saya kata ianya merupakan satu kesalahan, maka step ataupun langkah yang perlu diambil ialah untuk membuat aduan kepada penguatkuasa agama, tempat di mana kesalahan itu dilakukan, dan dengan aduan yang dikemukakan tadi tu Faiz, maka penguatkuasa agama akan menjalankan siasatan, dan kemudian sekiranya benar hasil daripada siasatan itu menunjukkan ada peranan yang dimainkan oleh kakak ipar tadi untuk memisahkan adik dengan suami dia tadi itu, maka tindakan jenayah keluarga tadi itu boleh diambil terhadap kakak ni. So jadi tuan-tuan dan puan, yang ini kita perlu ingat. So ni dua perkara Faiz. Yang ketiga Faiz, sekiranya kakak ipar tadi mendapati ada sesuatu perkara yang berlaku dalam perkahwinan tersebut, sebagai contohnya ada unsur-unsur penderaan, keganasan rumah tangga yang berlaku, maka dalam konteks ini kan Faiz, tidak salah untuk kakak ipar tadi membantu, sebab ni atas dasar ta'awun juga itu, kerjasama. Jadi dia membantu. Kita dah bincang awal tadi dengan Faiz berkaitan tentang penderaan rumah tangga ni adalah merupakan satu perkara yang kita perlu elakkan. Seorang suami itu tidak boleh mendera isteri tadi tu, perlu muasyarah dengan cara yang baik kepada isteri tadi tu. Dan sekiranya kakak benar berlaku ada perbuatan penderaan, penganiayaan kepada isteri tadi, maka pada saya tidak salah untuk kakak dia tadi tu untuk menyelamatkan anak saudara dia dan juga adik dia tadi tu dengan cara bawa adik tadi tu keluar daripada rumah tadi. Yang tu yang saya faham oleh Faiz. Soalan yang dikemukakan tadi tu. Cuma kalau itu perkara yang ketiga lah. Perkara yang keempat, sekiranya benar, kita pun kalau benarlah apa yang disebut oleh saudara yang bertanya tadi, kalau katakan dalam tempoh iddah dalam tempoh iddah tersebut sebenarnya suami tadi itu dan isteri tadi itu boleh rujuk. Maknanya tempoh iddah tadi itu adalah untuk memberi peluang kepada suami dan isteri yang bercerai tadi, lepas daripada suami telah melafazkan talak, untuk mereka muhasabah dan kemudian kembali hidup semula sebagai suami isteri. Bukan Faiz perceraian yang berlaku dalam tempoh iddah tadi menjadi lisens ataupun lesen kepada isteri yang diceraikan tadi itu untuk mengadakan hubungan dengan dan melakukan perbuatan seperti yang didakwa oleh saudara yang bertanya tadi. So itu menjadi satu kesalahan. Perbuatan yang disebut tadi, apa yang berlaku dalam cerita tadi itu adalah merupakan satu kesalahan. Dan kalau ianya benar-benar berlaku, saya sebutkan ia merupakan satu kesalahan, dan bila kesalahan itu berlaku macam yang berlaku yang dilakukan oleh kakak ipar tadi, dan apa yang dilakukan oleh isteri yang diceraikan tadi dalam tempoh iddah, kalau benar dia buat perbuatan tersebut, maka suami tadi bolehlah membuat aduan kepada bahagian penguatkuasa agama untuk mengambil tindakan atas kesalahan yang dilakukan oleh isteri yang telah diceraikan. Dan ala kullihan ujung yang ujung tu Faiz, Allah SWT sebut kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam itu adalah melakukan kesilapan, wa khairul khata'in tawwabun, sebaik-baik mereka yang melakukan kesilapan adalah mereka yang bertaubat. Jadi kan saudara yang bertanya, tuan yang bertanya soalan tadi, kalau kita sebagai suami ada melakukan satu-satu kesalahan dan kesilapan, dan kita ikut apa yang Nabi sebut tadi, yang terbaik ialah kita kembali bertaubat dan memperbaiki diri kita. Jadi kalau kita benar-benar ada melakukan kesilapan terhadap isteri kita sehingga membawa kepada kakak ipar kita mengambil pendekatan untuk bawa adik dia keluar daripada rumah sehingga berlaku perceraian tadi, maka nasihat saya itu kita hendaklah bertaubat dan muhasabah dan melakukan dan kembali menjadi suami yang baik. Begitu juga Faiz, pada kakak ipar tadi tu, kalau benar apa yang dilakukan tadi tu sehingga membawa kepada keruntuhan rumah tangga tadi tu. Okey, mungkin kakak ipar dia Faiz ada juga kes yang mana dia ada
ada orang lain yang dia nak adik-adik dia tu bersama sehingga utamanya kalau libatkan suami-suami adik ipar yang mungkin kejaya ni agak tidak berapa ni kan, so dia akan hasut adik dia tu supaya bercerai. Okey, ini berlaku, saya tak nilai, tetapi sekira ianya berlaku, maka nasihat saya kepada kakak ipar dia tadi tu untuk sama juga Faiz, itu kesalahan yang dilaku, bertaubat daripada melakukan perbuatan tersebut, termasuklah memohon maaf kepada bekas adik ipar tadi. Dan yang ketiga, begitu juga isteri yang diceraikan tadi tu Faiz, perbuatan apa yang dibuat, kata dakwaan tadi, suami kata apa yang berlaku dalam kereta, kalau benar itu satu kesalahan. Betul. Dan bila ianya menjadi satu kesalahan, kalau yang mendengar, kalau perbuatan itu benar, maka dia sebaik-baiknya ialah untuk dia bertaubat dan kembali kembali daripada bertaubat daripada melakukan kesalahan tersebut. InsyaAllah apabila kita bertaubat dan mengaku kesilapan kita tu Faiz, kita akan menjadi hamba Allah yang Allah SWT akan terima. Sebab Allah SWT itu maha pengasih dan juga maha penyayang. Allah SWT itu sangat menerima taubat hamba-hambanya. Wallahualam. Terima kasih Yang Arif. Dan saya nak memetik sikit 3 Mac hari tu Prof Datuk punya artikel di akhbar, mentua ipar duai hasut perceraian boleh dipenjara. Inilah kisahnya ya. Ya, betul. Ada Prof Datuk nak tambah. Dah terangkan dengan begitu panjang lebar dan saya rasa cuma bagi saya orang yang bertanya ni, kalau dia memang tak puas hati, dan saya rasa kalau benar fitnah itu berlaku, kita dalam kehidupan sebagai manusia ni, Datuk Naim dah sebut dah, kalau betul buat bertaubatlah pada kakak ipar. Tapi manusia ni, ya Allah, susahnya lah nak suruh mengaku dia buat silap. Dan terutama kalau dia lah yang menyebabkan pada perkahwinan perceraian itu. Saya cuma ingatkan sebagai mertua, adik ipar, kakak ipar, abang ipar, siapa pun lah, dia dalam keluarga itu sendiri, kalau kita terlibat dan menyebabkan sebuah rumah tangga yang bahagia berpecah belah, pastinya akan ada azab Allah terhadap tuan-tuan. Saya ingatkan diri saya juga, saya juga mertua. Jadi kita kena ingat tugas dan tanggungjawab kita. Sepatutnya kita mendoakan setiap hari kebahagiaan rumah tangga, anak-anak, adik, kakak, abang ke kita kan. Kita nak rumah tangga yang bahagia, membawa rahmah, yang melimpah rezeki dan mendapat keturunan yang soleh dan solehah. Bukan kita pergi rosakkan rumah tangga seseorang. Jadi dia meruntuhkan masjid ni besar dosanya. Sama dengan juga besarnya pahala mendirikan masjid. Kita mengaturkan orang sampai dia berkahwin. Alhamdulillah. Allah janjikan kita tempat di syurga. Tetapi kalau kita terlibat dengan menyebabkan perpecahan, dan ini termasuk juga orang yang mengganggu isteri atau suami orang. Kadang-kadang orang selalu ingat orang ketiga tu boyfriend or gila friend. Tetapi sebenarnya boleh juga datang daripada keluarga sendiri. Ini sebab itulah ada Piramli buat cerita ibu mertuaku. Jadi saya rasa kita perlu ambil perhatian kali ini. Dan kalau dulu tak ada undang-undang ni, hari ini ada undang. Bagi yang anaya, bagi saya perkara pertama, buat laporan polis. Mungkin ada jugalah 1-2 kes rakan-rakan yang laki-laki dia kata aku buat laporan polis, dia kata polis tu gelak-gelakkan aku. Sebab bagi dia, polis dia kata, encik, kalau saya nak ambil laporan polis ni, tak, saya nak buat juga covering note bahawa isteri saya sudah keluar rumah atas hasil hasutan. Kakak dia datang ambil dia dengan all this pertuduhan, dan saya sekarang buat. Dan from that, pergilah seperti yang Datuk Naim kata, membuat laporan kepada pihak berkuasa agama. Kerana itu sajalah caranya untuk kita mendapatkan keadilan. Tetapi rumah tangga tak akan boleh jadi bahagia dengan kehidupan di mana ipar duai bergaduh, mertua tak suka pada menantu. Sebab tu kita bila Allah dah sebut, Nabi dah sebut, nak dirikan rumah tangga ini perlu ada
prosedurnya. Kita perlukan doa dan keberkatan itu. Tak itulah sebabnya kita buat kenduri. Hari ni orang buat kenduri besar-besar nak buat apa? Minta doa. Minta Allah doakan perkahwinan itu. Bukannya buat kenduri besar-besar nak tunjuk kat orang. Tapi kita mahukan keberkatan di dunia dan di akhirat. Jadi saya berharap pihak yang terlibat, kalau betul apa yang dilakukan, saya rasa eloklah mereka bertaubat dan kembalikanlah. Dan suami ni kalau tengok soalan tu, dia kata dia masih nak kembali kepada isteri. Dan maknanya ada tebal lagi rasa kasih sayang. Dan isteri itu, beruntungnya anda. Orang ramai, orang perempuan banyak komplain suami tak sayang dia, suami pukul dan sebagainya. Di sini ada seorang suami yang ingin kembali kepada isterinya, walaupun bagi dia isteri itu sudah melakukan maksiat semasa masih dalam iddah. Tapi bagi saya, kalau dia masih rasa sayang, tak ada halangan, maafkan dan kembalilah kepada kehidupan keluarga, terutamanya kerana tuan dah ada anak, dan saya rasa untuk kepentingan anak-anak itu mereka perlukan ibu bapa dan kehidupan yang lebih aman, damai ya. Jadi saya rasa tak ada salahnya, tak ada ruginya kalau sama-sama memohon maaf dan kembali hidup berdamai. Saya terima kasih Prof Datuk. Dan ada soalan sahabat kita bertanya tentang adik saudara saya nak bercerai dengan suami kerana suaminya penagih dadah. Hanya sewa rumah serta bil air dan elektrik saja yang dia bayar. Sedangkan nafkah yang lain tak bagi. Bolehkah adik saudara saya itu keluar dari rumah baru untuk cerai? Macam mana tu? Yang Mak Arif ada nak jelaskan. Okey, terima kasih Faiz. Saya rasa dengan Faiz, selain daripada isu sekarang, bila katakan permohonan perceraian tu nak dikemukakan, yang saya nampak ni adalah sama ada permohonan taklik ataupun fasah. Asas dia yang ingin dipohon tadi tu adalah nafkah yang diberikan tadi tu tidak mencukupi. Sebab tu dia sebut yang diberikan hanyalah bayar bil-bil saja. Okey. Jadi persoalan dia, adakah tanggungjawab suami tadi itu untuk memberikan nafkah kepada isteri hanya tertumpu kepada bil-bil saja. Sudah tentu jawapannya tidak mencukupi lah Faiz. So jadi kalau katakan culas dan tidak memberi nafkah yang mencukupi, maka isteri tadi mempunyai asas yang kukuh untuk memohon kepada Mahkamah Syariah satu perintah, sama ada pembubaran perkahwinan itu di bawah Seksyen 50, iaitu secara taklik. Sebab seperti mana kita sedia maklum, selepas daripada akad nikah, suami tadi itu telah berjanji untuk memberikan nafkah yang mencukupi. Kalau dia gagal lebih daripada 4 bulan tidak beri nafkah, maknanya dia telah melanggar taklik tersebut, janji dia. Maka bolehlah isteri tadi tu bawa kepada Mahkamah Syariah dan kemudian mohon perceraian tu di bawah Seksyen 50 apabila suami tadi tu telah melanggar taklik. Begitu juga Faiz di bawah fasah. Okey, pembubaran perkahwinan di bawah fasah pun ada di situ. Antara alasan pembubaran perkahwinan secara fasah itu ialah apabila suami tadi itu telah culas, tidak memberikan nafkah yang mencukupi kepada isteri tadi. So yang ini adalah hak yang boleh dituntut oleh isteri tadi, adik tadi, apabila suami dia yang merupakan seorang penagih dadah. Yang saya faham Faiz, dia sebut penagih dadah dia kan. Seorang penagih dadah tak bagi benda tu kan. Okey. Itu satu Faiz. Dan kalau ada perkara-perkara lain yang dibuat oleh adik yang adik ipar yang merupakan seorang penagih dadah. Biasanya kalau kita dengar Prof Fazal, kalau katakan seorang suami itu penagih dadah, dia bukan saja dia akan culas, gagal memberikan nafkah. Ada benda-benda lain Faiz yang dia buat. Contohnya, kalau katakan isteri itu bekerja, okey, pendapatan isteri setiap bulan tu dia akan gunakan. Kan? Untuk beli dadah. Itu yang biasa dibuat. So kalau itu berlakukan Faiz, dan kepada tuan yang bertanya soalan tadi ataupun yang puan yang bertanya soalan bagi pihak adik tu, maka yang itu pun boleh menjadi asas kepada adik tadi itu untuk memohon
taklid ataupun fasad. Yang ketiga Faiz, kemungkinan yang kita bincang daripada awal dengan Prof. Datuk Aziah tadi tu yang melibatkan isu penderaan. Sebab saya beritahu ni Faiz, dia bukan saja melibatkan culas suami untuk beri nafkah yang mencukupi. Dia ada alasan-alasan yang lain. Dan alasan-alasan contohnya berlaku penderaan bila suami nak minta gaji isteri di hujung bulan tapi dia tak dapat, maka isteri tadi tu mungkin didera oleh suami tadi. Okey. Yang itu daripada sudut hak perceraian yang boleh dituntut oleh isteri yang berkahwin dengan suami yang penagih dadah tadi. Tetapi soalan dia Faiz tadi kata dia dah nikah nak cerai. Boleh tak dia keluar rumah dulu? Cerai. Yang ni banyak berlaku Faiz. Cuma sebaik-baiknya dia tidak boleh keluar macam tu saja. Mesti ada unsur-unsur keselamatan contoh yang mungkin akan timbul. Sebab tu saya kata mungkin dia bila melibatkan suami penagih dadah ni Faiz, dia bukan saja melibatkan ancaman daripada sudut kewangan Faiz. Dia kadang-kadang dia ada libatkan unsur-unsur keselamatan tadi pada isteri dan juga pada anak-anak. Maka dalam konteks tersebut kita bimbang, saya dan Prof. Datuk Aziah selalu sebut Faiz, kita kata untuk menyelamatkan diri isteri dan anak-anak kan, pada peringkat tu Faiz, dia mungkin dah sampai kepada tahap wajib untuk dia keluar daripada rumah. Dia tak boleh nak keluar daripada rumah tu, kena sampai dia bunuh, tembak, gantung lah apa semua, baru nak bertindak. Jadi kalau katakan ada unsur-unsur yang mungkin mengancam keselamatan isteri dan anak tadi, maka ketika itu boleh dia keluar rumah. Cuma bila dia nak keluar rumah tu, nasihat saya ialah kalau boleh biar dia buat laporan polis terlebih dahulu. Buat laporan di pejabat agama. Yang laporan-laporan ini penting sebagai satu perlindungan kepada dia tu Faiz. Bila dia filekan kes perceraian, nanti bila dia dah keluar, dah selamat diri dia, jadi laporan-laporan polis tadi tu boleh digunakan sebagai satu perlindungan kepada dia. Contohnya kalau katakan suami tadi tu kemudian dia nak filekan nusyuz terhadap isteri dia boleh gunakan laporan-laporan polis tu sebagai nak menunjukkan bahawa dia keluar daripada rumah tadi tu atas sebab-sebab dan alasan-alasan dia hukum. Bukan saja-saja nak keluar daripada rumah. So, saya jawab soalan pada puan tadi, boleh keluar dan bahkan wajib untuk dia keluar daripada rumah, kemudian baru dia filekan perceraian tu di mahkamah syariah. Untuk dia keluar tadi tu, tidak lain dan tidak bukan ialah untuk perlindungan diri dia. Dalam masa yang sama juga puan, kalau dia keluar, dia nak dapatkan perlindungan daripada mahkamah, dia boleh masa dia filekan perceraian tadi tu baik, dalam masa yang sama dia boleh filekan 105 untuk mendapatkan satu perintah injangsi daripada mahkamah, daripada suami dia yang penagih dadah tadi tu, daripada melakukan sesuatu perbuatan yang mungkin kita boleh terjemahkan sebagai ancaman kepada isteri dan anak-anak tadi. Wallahu a'lam. Saya terima kasih Yang Ma'arif dan sebelum kita berakhir nak minta Prof Datuk tadi kita kongsikan tentang keganasan culas ekoran penagihan dadah. Kita nak tahu jugalah mungkin Prof Datuk boleh pesan kepada suami lelaki terutamanya yang ada isu tekanan dari segi emosi dan sebagainya, akhirnya mencederakan tadi sebab di bawah pengaruh dadah. Nah, kini tak ada pengaruh dadah pun yang terlibat, tapi sebab demi tekanan-tekanan yang berlaku ekoran pandemik ini, akhirnya mencederakan isteri. Kalau kita faham, kalau terjejas ekonomi itu mungkin boleh lakukan perbincangan bersama isteri dari segi nafkah dan sebagainya, tapi sehingga menyebabkan kecederaan fizikal dan juga emosi isteri. Sebenarnya Faiz, isu emosi ni kita senang cakap sabar. Istighfar lah, tapi sangat sukar dilaksanakan. Bila tengah marah tu kadang-kadang hilang pertimbangan. Kita juga ada data. Menurut polis hampir saya ingat 30% kalau tak silap saya itu data yang diberi oleh polis ialah yang mendera isteri ni memang terlibat dengan alkohol atau dadah. Itu memang kes yang paling tinggi lah. Yang kedua tu gagal mengawal emosi.
kalau yang ambil dadah dengan alkohol ni dia dah tak ingat lah. Jadi yang boleh saya pesan kepada isteri seperti yang Datuk Naim sebut, kalau dah tahu dah suami dia memang menagih dadah, suami memang ambil dadah dan bila dia tak ada dadah dia sanggup buat apa saja supaya dia boleh beli dadah. Dan sehingga kita banyak kes ada anak bunuh mak, ayah dia potong kepala dan sebagainya. Semua kes-kes ini kerana pengaruh dadah. Kita juga banyak aksiden berlaku kerana driver berada dalam pengaruh dadah sehingga dia menyebabkan kemalangan sampai ramai orang meninggal. Jadi kalau dah tahu suami itu begitu, bagi saya buat laporan polis, pergilah ke tempat perlindungan, baliklah ke rumah keluarga ke. Kadang-kadang dia akan saya ada beberapa kes, dia cari isterinya di rumah ibu bapa. Dia ugut dan cederakan mertua kerana dia nak duit. Ini masalah. Dan polis kena ambil tindakan, kena tangkap dia kerana dia berbahaya kepada diri isteri dan anak. Dan yang kedua ialah dari segi mengawal emosi ni, terutama masa PKPB ya, yang kita punya pergerakan agak terhad dan kemudiannya ditambah dengan dia tak ada kerja, bila duit tak ada, hutang banyak, kita juga dapati ni kes nak bunuh diri, nak terjun bangunan dan sebagainya sebab dia tak nampak cahaya kat ujung sana. Bila saya mendengar beberapa kes, ada orang yang biasa gajinya 30,000 sebulan. Apabila kalau dia bernasib baik, dia diberi separuh gaji. Tetapi komitmen dia, katalah dia paksa bayar hutang rumah, kereta. Betul lah moratorium diberi 6 bulan pertama. 6 bulan kedua tak kena mohon. Komitmen dia 15,000 sebab dia tahu gaji dia 30,000, dia ada hutang 15,000. Gaji dipotong jadi 15,000. Cukup untuk bayar hutang. Dia nak makan apa? Ataupun kalau isteri itu tidak bekerja, memang kehidupan sangat sempit dan susah. Dan ini boleh menyebabkan seseorang hilang pertimbangan. Anak menangis pun akan jadi terangkat tangan nak tampar. Nak bagi dia senyap sebab kepala pening. Jadi bagi saya dalam situasi seperti ini, sebagai suami isteri, kalau rasa kusut pemikiran tu, cakap dulu dengan isteri, saya ni tak rasa tenang, perlukan masa untuk saya berfikir. Jadi kita sebagai isteri kalau dah tahu suami di rumah kerja ataupun pendapatan, janganlah kata kita beras tak ada. There must be this. Kita kena duduk juga fikir macam mana kita nak dapatkan makanan di meja pada hari ini. Sebab suami ni ada temperamental. Satu lagi ialah membuat panggilan telefon. Tak ada masalah. Call lah 15.9 tu. Cakap dengan kaunselor. Saya perlu cakap dengan seseorang. Sebab kalau tidak, perkara itu terpendam dan akhirnya yang menjadi mangsa ialah isteri dan anak-anak. Satu lagi ialah isu cemburu. Banyak kes bunuh ni adalah kes cemburu. Dan saya rasa yang terakhir yang dia tembak isteri itu memang bila dia berketemu bahawa ada borang, isteri memang dalam proses nak bercerai. Yang ini saya rasa terus tinggal dalam rumah dan membiarkan keganasan itu berlaku dan akhirnya dia tak sempat pun tak cerai. Dia telah mati dibunuh oleh suami yang cemburu dan tak mahu berlaku pisah. Jadi saya berharap yang sama ada suami ataupun isteri, kita dah tahu pasangan kita itu, cuba elakkan daripada kalau kita tahu kita tak boleh kontrol emosi kita. Yang paling cepat dan pantas ni ialah bila rasa nak marah sangat, keluarlah dari rumah, duduk kat luar sekejap, sejukkan atau masuk bilik, sejukkan diri. Kalau tidak, saya rasa biasalah kita menasihatkan orang istighfar. Kalau dia tak boleh dah nak beristighfar dah, kita kata ambillah wuduk. Dan ada yang suami-suami tak solat pun bila pula lah nak ambil wuduk. Yang ini yang saya rasa kita nak nasihat dia macam mana. Kalau yang paling mudah istighfar, kemudian ambil wuduk. Tapi semua tu dia tak boleh buat. Kita lah kena ambil keputusan segera. Bawa anak keluar rumah ke, selamatkan diri, tumpah rumah jiran sekejap.
kerana suami sedang sangat marah. Jadi saya berharap itu boleh menyelamatkan sementara dan kemudiannya panggilan polis. Saya rasa kalau tak boleh diselamatkan juga, janganlah tunggu sampai perkara dah menjadi teruk, dah berdarah, dah mati dan sebagainya baru nak panggil polis. Tak ada lah. Dan jiran tetangga juga tolonglah buka telinga, bukalah mata, tolonglah juga mereka ni. Kerana dalam masa keadaan kita dan PKP dan PKPP ni, kita sama-sama membantu. Sebab bagi saya, seorang wanita yang didera itu, kalau daripada mulanya, memang dia susah nak angkat telefon tu. Dia memang tidak ada kuasa sedemikian kecuali dibantu. Itu nasihat saya lah. Wallahualam. Saya terima kasih Prof. Datuk. Tolonglah jaga tepi kain ya. Ya, jagalah. Jaga. Sebab kita bimbang perkara-perkara sebeginilah. Kita tak nak lagi baca-baca surat khabar, ada lagi kes-kes tembak, kes tetap dan sebagainya. Kita 2021 dah harap jadilah warga negara yang ada ketamadunan. InsyaAllah. Kita terima kasih banyak keduanya, Yang Ma'arif, Datuk Setia, untuk sama-sama dengan kita pada malam ini, untuk berkongsi pandangan dan juga ilmu. Terima kasih juga Prof. Datuk untuk berkongsi nasihat kita dengan kita semua. InsyaAllah kesempatan nanti 2 minggu dari sekarang kita akan berjumpa lagi untuk perbincangan lanjut tentang isu-isu kekeluargaan dan juga nasihat-nasihat selanjutnya isu kekeluargaan kita ni. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, teruskan setia bersama kami dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Perjalanan yang akan ditempuhi oleh hamba-hamba ini dahsyat. Siapa sedar dia hamba, perjalanan dia dahsyat. Kat mana duduk tu Ustaz? Hujung ayat surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang aman tenteram. Jiwa Nabi pada malam Isra' Mi'raj itu pian. Orang ingat Nabi takut tau. Tak. Nabi aman tenteram. Nabi seronok. Nabi sangat gembira. Sambungan ayat itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu bertemu dengan Tuhan kamu. Baliklah dalam keadaan kamu redha nak balik. Lagi-lagi Allah meredai kepulangan. Dia kena ada dua tu. Radiyah, mardiyah. Kemudian, nak balik dalam keadaan redha ni nak duduk kat mana? Dengar ayat ni kan. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah duduk dalam golongan hamba-hambaku. Rupanya orang yang Allah redha ni kedudukan dia duduk pada kedudukan hamba. Hamba ni nak pergi mana? Kita pun fikir hamba nak ke mana pergi hamba ni. Dengar jawapan Allah Wadkhuli jannati. Masuklah hamba-Ku ke dalam syurga-Ku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi hamba yang sedar dirinya hamba, tempatnya di syurga, kan? Tapi hamba yang tak sedar diri dia hamba, tempat dia fi darkil asfali minan nar, yang terkebawah daripada yang bawah daripada kedudukan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ustaz Muhammad Razi Muhammad Rajab untuk topik Jumaat bertajuk Isra Mi'raj, perjalanan teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi, Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Faiz Haji Osman di Express IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
صل على طه محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ربي صل على Pendek kata, kalau orang yang pergi buat servis, dia hanya servis buang minyak, ganti minyak baju. Ada satu silinder, 2 silinder, 3 silinder, 4 silinder. Belilah minyak yang betul-betul seal ada cap E atau cap A saja. Nak tahu lebih lagi tentang otomotif? Jom ikuti segmen MTech bersama Datuk Engineer Haji Muhammad bin Dalib setiap Isnin bermula jam 3.15 petang. MTech, dunia otomotif anda. There's a beautiful hadith. Asma al-Ansariya came to the Prophet ﷺ and she said, Ya Rasulullah, ana wafidatun nisa. I was sent by the women. So they picked this woman, Asma al-Ansariya, to come and speak to her. And she said, Ya Rasulullah, ba'athaka Allahu ila al-rijali wal-nisa. Allah sent you to the men and the women. فآمنا بك وبإلهك. We believed in you and in your God. ونرى أن الله فضل الرجال على النساء بالجمع وجماعات. But we see Allah has given some preference. The men, they get the jama', they get to gather, like Jumu'ah, they get to go to Jumu'ah, they don't have problems, there's no little room in the back, smelly, or hidden with a curtain or something like that. No, they get to go in the big nice masjid, right? وَجَمَعَاتِ, the women were encouraged to pray in the homes. They can pray in the masjid, but they were encouraged to pray in the home. The men go to the jama'ah, and the jama'ah, the Prophet said, is 27 times better. And then she said, وَبِالْحَجِّ بَعْدَ الْحَجِّ, and hajj after hajj. For the woman, it's mandub, she make the fard one time, and then it's because it's jihadun nisa. And then she said, and then jihad. They get jihad, fi sabilillah. The Prophet ﷺ said, he said, التفت إلى أصحابه بوجهه كله. He looked at his companions with his entire face, and he said, هل سمعتم أحسن مسألة من مسألة هذه امرأة? Have you heard a better question than the question that came from this woman? Like he's pointing out, look at the intelligence of this woman. And the Sahaba, they said, Wallahi ma kunna nadhunnu anna nisa. We didn't think women could come up with things like this. Right? He's teaching them, no. Right? Shaqa'iq al-rijal. They're your other halves, your better halves. And then he said, Ya imra'a, listen woman, aqri as-salam ila nisa khalfukum. Give salam to the women that you left, who sent you. And then he said, wafhami, understand this. Husn taba'ulikunna ya'dulu dhalika kullu. Just being a good companion equals all of that the men are doing. Just being a good companion equals all of that the men are doing. It's an amazing hadith. And that's who he was. He was somebody that elevated and honored people. Bicara bermanfaat pelbagai segmen. Rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
ku kembali padanya. Tenang, tenanglah, bersabarlah, Allah mendengarmu. Oh tenang, tenanglah, percayalah, Allah menyayangimu. Tenang, tenanglah, bersabarlah, Allah melihatmu. Oh tenang, tenanglah, percayalah, Allah menyayangimu. Terselit kabut dalam waktu yang gelisah, merindu pagi dalam diriku wasrah. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Walau dalam mimpi ingin ku bertemu denganmu, dikala insan istimewa karena dirimu wujudnya cinta. Wahai Allah, tambahkanlah kasih dan rinduku padanya. Dari tapak tanganmu ya Rasulullah, hadaku ini buat selamanya. Memandang wajahmu yang indah dengan mataku ini, itulah impian ingin bersamamu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tak mampu ku menahan rinduku bila melihat rembulan terbayang kecantikan dirimu. Aku menyebut namamu selalu. Wahai Allah, tambahkanlah kasih dan rinduku padanya. Ya Rasulullah, hadaku ini buat selamanya. Memandang wajahmu yang indah dengan mataku ini, itulah impian ingin bersamamu. Selawat ke atasmu, hanyalah kepadamu kasih dan rindu ini, wahai Nabi yang termulia.